Okay, so kita pergi kepada soalan ialah masalah vektor. Maksudnya cikgu akan gabung banyak-banyak benda dalam satu soalan. Tapi semua benda awak sudah belajar. Okay, so sebagai contohnya, ini contoh pertama. Ini contoh pertama. Okay, cikgu bagi satu gambar raja. Cikgu bagi satu gambar raja. Cikgu kata OAQ ialah sebuah segitiga. OAQ ialah sebuah segitiga dan OPB. Okey, satu lagi. OPB juga merupakan sebuah segitiga dengan keadaan P berada pada OA, Q berada pada OB. Mungkin cikgu kena lukis balik ya, tak kemas. Okay, so ini so ini O, ini P, ini A, ini Q, ini B seperti kata Q berada pada garis OB. Okey, garis lurus AQ ini dan garis lurus PB ini bersilang pada titik A. So ini penerangan dia lah. Okey. Lepas tu maklumat yang dia bagi kepada kita ialah okey, vektor OA, dia bagi kita vektor OA ialah 18X. Vektor OB ialah 16Y. Kemudian dia bagi satu nisbah. OP, PA ialah 1, 2. Oh, satu lagi nisbah. OQ, QB ialah 3, 1. Lepas tu ada lagi. PR sama dengan MPB. Okey. QR sama dengan NQA. Banyak maklumat dia bagi. Okey, lepas itu soalan pertama, dia suruh kita cari apakah OA. Okey, dalam sebutan MXY. Okey, B. Okey, B nanti cikgu cari tempat tu. B dia nak OA juga. Tapi kali ini dalam sebutan NXY. Okey, lepas itu seterusnya cari nilai M dan N. Ini soalan dia. Okey. So bila kita cikgu tanya soalan jenis ini, cikgu akan galakkan kamu awak masukkan maklumat ini ke dalam gambar raja kita supaya nanti kita nampak jelas. Okay? So soalan pertama ini cikgu kata OA ialah 18X. OA ialah dari bawah sampai atas ya. So bila awak nak labelkan dia sebab tengah-tengah di antara dia ada satu P. So cikgu akan galakkan kamu awak label dia di luar. O pergi A, jangan lupa anak-anak dia. Kemudian awak tulis 18X. Elakkan awak label macam ini saja. Kalau awak label macam ini, nanti awak sendiri jadi keliru. Ini 18S, ini PA ke OA? Tak nampak. Nah, lama-lama awak kalau salah buat angkapan tu habis semua. Okay? So, kalau sekarang dia cakap garis OA, tapi dalam gambar raja kita, garis OA tengah antara dia ada huruf lain. Cikgu akan galakkan kamu label di luar supaya tak keliru. Okay. Kalau awak nak label di dalam, awak kata cikgu saya okey aja, maka tak ada masalah untuk saya. Sebab labeling ini tak ada markah. Okey, kedua, cikgu bagi maklumat OB sama dengan 16Y. So sekali lagi kalau kamu tengok garis OB ini antara dia ada Q. So daripada awak terus label 16Y, cikgu akan galakkan kamu label di luar. Okay. O pergi B. Anak panah jangan lupa OB 16Y. Boleh? Okey, lepas itu kalau kamu tengok di sini, cikgu bagi 4 nisbah di sini. Okey, 4 nisbah di sini. Tapi bezanya ialah untuk 1 dan 2 cikgu bagi nombor. Kalau 3 dan 4 cikgu bagi dalam huruf M dan huruf N. So, untuk 3 dan 4 ini, cikgu tidak galakkan kamu buat jadual. Sebab jadual awak nanti ada banyak unknown. So, kita akan tahu juga. Bila cikgu tanya apakah M,
sebenarnya awak akan nampak bila saya nak jawab soalan A ni saya akan pakai dia sebab sini ada M. Okay. Untuk N ini, cikgu nanti akan pakai dia di mana? Bila saya jawab B. Okay. Macam mana nak pakai kemudian tapi awak akan nampak yang ketiga ini nanti akan pakai untuk A. Yang keempat ini akan pakai untuk B. So hanya yang 1 dan 2 ini tak ada direct kita nampak di sinilah. So untuk 1, 2 ini macam cikgu cakap awak kalau kata cikgu saya tak payah jadual, saya tengok saya boleh tahu OP berapa, PA berapa, OA berapa, maka tak ada masalah. Okay? Tapi kalau siapa ada masalah punya, cikgu akan galakkan kamu. Okay, kita tengok yang pertama ini. So awak cari mana dalam gambar aja, iaitu garis ini. Okay, maka awak buat satu jadual untuk dia. Dan jadual ini kena ada dalam kertas soalan awak okay. Jangan buat kertas contek nanti tak bagi saya. So kita lengkapkan ini dulu. Tapi macam cikgu cakap lah kalau siapa kata cikgu saya tak payah jadual. Tapi nanti kalau cikgu nak OP, PA saya boleh cakap aja, maka tak payah. Tak payah. Boleh tapi cikgu nak tulis supaya untuk mereka yang tak dapat itu senang nak ikut. Okay, so cikgu cari seorang. Okay, Adam. So paling bawah cikgu nak tulis apa? Garis paling panjang ialah berapa? 18x. OPA. OPA. OA. Okay, kita tulis ini dulu OA. OA. Okay, so atas itu ialah O pergi B. Tak. Garis sini aja, jangan pergi tempat lain. Jangan pergi garis sini, garis hijau ini saja. Tengah-tengah awak pergi mana? P. P. Kemudian P pergi A. Ingat bila awak buat jadual, benda ini mesti segaris ataupun selari. Awak jangan pergi tempat lain. Tadi kalau awak O pergi B, awak pergi tempat lain. Kalau awak cakap O pergi B, kalau kamu tengok garis OB dengan OA langsung tak selari, tak segaris. Vektor yang awak tulis di sini mesti segaris ataupun selari. Kalau cikgu nampak saja OB, cikgu tak payah baca jadual ini sudah salah. Daripada asas sudah salah. Boleh ya? Okey, kejap. So ini sudah dalam keadaan nisbah, kita tulis sajalah OP ialah 1. Okey, cikgu tulis OP 1, PA ialah 2. So bawah itu berapa, Adam? 3. 3, sebab jumlah dia mesti 3. Kemudian antara 3 vektor ini mana satu kita sudah tahu ataupun boleh tahu dengan cepat? OP, PA, OA. OA. Kita sudah tahu. Soalan bagi kita OA ialah 18X. Okay, so nanti ini mesti X, ini mesti X. 3 nak jadi 18? Kali dengan 6. Okay, kali dengan 6. So 1 akan jadi? 6X. 2 jadi? 12X. Okay, nak tahu betul salah cuba tengok. 6 tambah 12 boleh tak keluar 18? Okay, so kita dapat semua inilah. Tapi macam cikgu cakap kalau siapa kata cikgu saya tak payah jadual, saya tahu saja OP ialah 6S, PA ialah 12S, maka tak payah buat. Tak payah buat. Okay, kita ada satu lagi, cikgu tukar warna kejap. Warna apa lagi belum pakai. Okay, warna ini Ni Okay, so ini merujuk kepada garis ini So cikgu buat lagi satu jadual. Mana tempat nak letak? Okay, cikgu buat sinilah. Rata-rata tempat letak. Okey, cikgu minta Pakis. Kita buat untuk ini Okey, paling bawah vektor apa saya nak tulis? OB. Okey, atas? OQ. Okey, lepas tu? QB. Okey. So ini pun siap dalam nisbah sudah. OQ 3. QB 1. Okey, bawah? 4. Yang mana satu kita sudah tahu? OB 16Y. Okey, 16Y. So ini mesti ada Y, ini mesti ada Y. 4 nak jadi 16? Darab 4. Okey, darab 4. Okey, so 3 akan jadi? 12. 1 akan jadi? 4. Jumlah mesti 16. Okey, so kita sudah lengkapkan. Sekarang baru kita nak jawab soalan ini.
Itu teknik kita jawab soalan. Cikgu tanya apakah OR dalam seputang MXY. So kalau kamu tengok dalam gambar raja, OR ialah garis ini. Nak warna apa pula? Semua warna sudah pakai. Okey, kejap. Warna oranye Okey, cikgu nak OR. Okey, garis ini O pergi A. Okey, O pergi A. Dan cikgu mesti nak M. Mesti melipatkan M. So kalau kamu tengok M di sini, M di sini. Cuba tengok sebenarnya mana yang melipatkan dia? PRB. PRB. Maksudnya garis ini. Garis ini. Okey. So sekarang apa yang awak perlu buat ialah awak cuba fikirkan macam mana saya nak tapak OR di mana saya mesti pernah gunakan garis biru ini. Sama ada kerak tepang ini PR ataupun BR belakang ataupun keseluruhan untuk tapak OR. So macam mana perjalanan saya? O nak pergi kepada mana? Tapi cikgu kena berhenti di A. Dalam perjalanan saya akan melipatkan garis biru ini. Cikgu akan melipatkan garis biru ini sama ada sekerat ataupun kedua-dua. Okey, cadangan Ilya. P, cikgu. Okey, maksudnya awak akan pergi kepada baby ke B ya. Sorry ya, cikgu jangan P ya. Padang. Okey, Padang. Okey, cikgu nak dengar ada cadangan lain. Intan, you ada cadangan lain? Kalau O pergi B, lepas tu pergi R. Okay, so satu lagi ialah O pergi B, B pergi A. Nanti kita tengok mana satu lebih sesuai. Dari secara ania benda ini tak salah. Hanya nanti mana satu lebih sesuai ataupun lebih senang. Okay, ada cadangan lain? Amira? Okay, sorry, scroll atas balik. Ada cadangan lain? Kalau O pergi Q, Q pergi R. Okey, kalau O pergi Q, Q pergi A, ada tak awak pakai garis biru itu? Oh. Okey, so boleh Sebenarnya memang hanya dua kemungkinan saja. O pergi P, P pergi A, O pergi B, B pergi A. Pergi Q tak boleh, pergi A pun tak boleh. Sebab kalau awak pergi Q, awak pergi A, awak tak sempat nak pakai garis biru itu. Kalau awak tidak gunakan garis biru itu, bila kita punya jawapan nanti ada M. Faham Faham? Okey, tapi kita sini ada dua cadangan. Mana satu, sebenarnya dua-dua cadangan ini betul. Hanya mana satu cadangan lebih senang. Okey. So kalau kamu tengok yang melipatkan garis biru ini ialah vektor ini. Vektor PR dengan vektor BR. Ini yang melipatkan garis biru ini. Cuba awak tengok ini. Vektor mana awak nampak? PR ke BR? PR. Awak nampak ini kan PR. So soalan ini lebih senang kita pakai cadangan Ilya tadi. Bukan Intan salah, Intan tak ada pilihan tadi kan, Ilya sudah pilih atas. Okay? Tapi cikgu nak beritahu cara kita pilih. So kita sepatutnya pilih ini, bukan bawah ini. Bawah ini kalau kita nak pilih boleh tak? Sebenarnya boleh, tapi pengiraan dia akan jadi sangat rumit. Tapi jawapan tak akhir sama. Tapi rumitlah pengiraan dia. So cikgu tak nak tunjukkan sebab nanti awak akan pening. Tapi siapa kalau peminat nak cuba, boleh cuba. Hanya cikgu beritahu kamu cara kita pilih, kita tengok ini. Okay, sebab ada dua pilihan di sini dan kalau kita nampak ini ada di sini, baik saya pilih atas. Daripada saya pilih bawah di mana kerja dia lebih susah. Tapi memang ada soalan, cikgu pilih mana dua-dua pun susah. Buatlah. Dua-dua pun susah, maka tak payah fikirlah, buat aje lah. Sebab dia sebenarnya memang boleh dapat jawapan. Hanya panjang pendek pengiraan kita sahaja. Okey, kejap. Kenapa awak dia turun? Alamak. Kejap. Boleh terus enter kah? Kita sambung ini ya. Okey, kita scroll atas. Okey, Ilya punya cadangan. Okey, Ilya kita sambung. OP. So OP garis hijau. Cari jawapan dalam jadual hijau. 6X. 6S. Okey, kita ambil jawapan daripada garis hijauan. Daripada jadual hijau, sorry. Okey, lepas tu PR. So PR ikut warna orange, warna biru itu apa yang kita dapat?
M, P, B. Boleh kita saling aja. Sebab kita kan ambil cantik-cantik punya PR punya. Boleh ya? Okey. Lepas tu kalau awak bagi dalam jawapan macam ini tak boleh lagi sebab dia nak dalam sebutan XY saja. Maksudnya dia tak nak ada anak panah di sebelah atas punya. Tak nak ada huruf besar punya. So kita kena buat lagi untuk PB. So tengok gambar raja PB. Okay? Tengok gambar raja PB. Ada cara tak kita dapat jawapan PB di mana ada XXYY punya? Ilya ada tak? Bukan datang daripada jadual tapi daripada sumber lain. Mula dari dia nak garis PB ya. Maksudnya mula P berhenti dekat B, T jalan O jalan B. Okey. P pergi O pergi B. ya, okey. So kita akan pilih PB sama dengan PO tanpa OB. Kenapa pilih macam ini? PO kita ada jawapan, cari dalam jadual hijau. OB kita ada jawapan, cari dalam jadual apa ini? Jadual ungu ini. Boleh ya? So cikgu tulis ini ialah 6X tambah M. Okey, kecilkan. Jadual tak nampak. Okey, PO. Apa jawapan dia? Negatif 6X. Awak hati-hati arah tak betul. So kita kena pupuk negatif. Okey, OB jadual ungu punya. Tambah dengan 16Y. 16Y. Itu kebaikannya kita sediakan jadual awal-awal, nak pakai guna aja. Daripada kita nanti baru nak fikir apa dia OP, apa dia OP. Okay. So ini jawapan kita sudah dalam sebutan MXY. Okay. Kita sudah dalam sebutan MXY. Hanya biasanya kita akan kemaskan jawapan kita ikut vektor. Okay. So kalau kamu tengok ini ya, kalau kamu tengok ini kita ada 6X. Okey cikgu jangan buat panah-panah macam ini. Nampak long. Okey. So kita buka kurungan duluan. Okey, ini kita buka kurungan. So ini Negatif 6XM. Okey. Okey, negatif 6XM biasanya kita akan susun vektor di hujung sekali. So macam mana kita nak tulis? Vektor letak di hujung sekali. Negatif 6MX. Okey, biasanya kita tulis macam ini. Pelik orang nampak benda ini ya, sebab vektor letak di tengah-tengah. Tak apa. Kalau sekarang dia bukan vektor memang sesuka hati awak. MS pun boleh, SM pun boleh. Tapi sekarang sebab X itu ialah vektor, so kita letak di hujung. Okey. Ini 16MY. Macam ini kita tulis. Okey, lepas tu kita kumpul lagi ikut vektor. Okey, untuk vektor S ada apa? 6 tolak 6M. Okey, untuk vektor Y? 16M. 16M. Okey, tapi sebenarnya untuk 16, untuk Y punya tak payah bubuh kurungan lah. Okay, sebab satu sebutan saja di dalam itu. Kalau awak letak pun cikgu tak tolak markah. Okey? Boleh So kerja kembangkan ini diperlukan untuk nak buat kerja yang seterusnya. Kalau awak tak mampu buat sebenarnya sampai sini pun cikgu sudah bagi markah. Cikgu sudah bagi markah bila awak sampai sini kalau setakat soalan tanya ini. Tapi jika awak tak erti buat bahagian bawah ini, nanti awak tak boleh buat soalan C. Okey, boleh ya? Okey, kita sambung lagi untuk B. Alamak, gambar raja soal langsung tak nampak. Kejap. Cikgu split lah ya. Kejap. Okey, nanti perlu jadual, perlu cikgu grow kepada jadual dia. Okey. Kita pergi kepada soalan 6B ya. Kejap, mana cursor saya? Sekarang kita tengok soalan B Soalan B ini, okey, cikgu masih nak OR. Okey, kalau kamu tengok cikgu masih nak OR. Okey. Cikgu masih nak OR, maksudnya garis yang sama dirujuk oleh saya. Okey, tapi kali ini cikgu nak sebutan NXY.
Kalau NXY mana dia? Warna kuning. Okey, ini. Okey, ini maksudnya kuning. Okey, maksudnya akan melipatkan garis QRA. QRA, garis ini. Kuning kuning. So, kali ini, bila dia kata dia nak OR ini dalam sebutan NXY, maksudnya awak kena fikirkanlah macam mana saya nak tapak OR ini. Macam mana saya nak tapak OR ini? OR, alamat. Okey, macam mana saya nak tapak OR ini? Dan saya mesti melalui garis yang warna kuning ini. Sama macam tadi, boleh ambil sekerat ataupun boleh ambil lengkap. Tapi mesti melalui warna kuning ini. Okey? Dan jalan saya mesti mula di O, berhenti di A. Tengah-tengah nak singgah berapa kali tak apa. Tapi salah satu jalan dia mesti melipatkan garis yang warna kuning. Kalau tidak, N tak boleh keluar dalam jawapan kita. Okey. Tadi sampai mana saya tak ingat. Okey, Intang lah. Okey, Intang. Awak nak jalan ke mana? OR. O pergi Q. Okey, O pergi Q. Q pergi R. Okey, boleh ada melipatkan warna kuning iaitu garis QR ini. Okey, tapi kita nanti tengok ada cadangan yang lagi bagus tak? Okey. Amira, ada cadangan lain? O pergi A pergi R. O pergi A pergi R. Di mana jika kita pun boleh melipatkan garis kuning ini. Garis kuning ini. Okey, ikut soalan kita. Okey, ialah QR sama dengan NQA. Cadangan siapa lebih bagus? Amira punya ke Intan punya? Kamu sendiri cakap. Intan, awak punya cadangan lebih bagus ke? Amira, awak rasa cadangan awak lebih bagus? Intan. Intan punya lebih bagus. Just semata-mata dia pakai QR ini terus. Okay? Kadang-kadang bukan tau. Kadang-kadang dia ada QA sini. Tapi kalau kamu tengok AR memang langsung tak ada di depan, tak ada di belakang. Nak pakai boleh, tapi rumit. Rumit. So, cikgu tak akan ajak kaedah rumit itu. Hanya siapa kalau peminat nak buat, pergi buat. Jawapan serupa je. Okay, so cikgu puan jawapan ini ya. Okay, so Intang you kena sambung lah ya. Okay, tadi inilah kena. Okay Okay, so kita nak OQ kita nak OQ warna ungu warna ungu, jadual warna ungu. OQ. So apa jawapan dia OQ? 12Y. Okay, 12Y. Okay. Sorry, kena grow lagi. QR. QR kita ambil dari sini ya. NQA. Okay, boleh? Okay. Susah betul ni. Sama dengan 12Y tambah N. Okay, QA pun kena tukar. So, mula mesti Q, berhenti mesti A ataupun ada dalam jadual. Kita tengok lagi QA di mana. QA. Okay, tengok gambar raja. QA. Kecil sikit. Okay, tengok gambar raja. QA. Garis penuh warna kuning ini ya. So, warna kuning tak ada jadual kan. So, cuba fikirkan mana cara saya boleh dapat QA. Q pergi O, O pergi A. So saya boleh pergi Q pergi O pergi A. Okay, sambung lagi. Okay, 12Y tambah N. Okay, QO. QO warna ungu. Kejap. Pusing dulu. Warna ungu. QO. Jawapan? Negatif 12. Negatif 12. Betul, jangan tak cakap ya. Okay, keluar atas balik. OA warna hijau. Jadual warna hijau. 18X. So kamu nampak tak? Kebaikannya ialah awak sediakan jadual itu awal-awal walaupun soalan tak tanya saya. Dia akan pakai bila je. Okay? Boleh ya? So lepas tu kita tinggal kerja ringkaskan sahaja. Okay. Aku boleh keluar lah. Lama. Dekat dengan dia sudah. Kejap. Ada ke bawah. Satu muka surat tak muat. Itulah matematik tambahan. Satu muka surat tak muat untuk satu soalan.
Okey, jom kita ringkaskan. So kita kembang dulu ah. Ini apa dia? 12. Okey, 12Y. Buka kurungan dulu. Intan sambung. Tolak 12 NY Okey, ya. NY. Kita betul letak belakang Okey, sambung. tambah 18 NX. Okey, kemudian kumpul ikut vektor. Okey, bila kita kumpul ikut vektor sebenarnya tak kisah pun. S dulu ke Y dulu. Sesuka hati awak lah. Okey, cikgu buat S dulu baru Y sebab atas ini. Okey. Tapi kalau kamu kata cikgu saya nak Y dulu sebab nampak ini Y dulu, tak ada masalah sesuka hati awak So untuk X punya ialah apa? 18N. Okey, untuk Y punya 12 tolak 12N. okey. So kita sudah jawab A dan B. Okey Sekarang kita tengok soalan seterusnya. Okey. Ayatnya pun kata seterusnya. Okey. Dalam matematik dia, bila dia kata seterusnya, ada sebabnya. Jadi bukan sengaja macam kita buat karangan, kejap. Bukan sengaja macam kita buat karangan BN, kita letak kata hubung supaya nampak sedap sikit bunyi ini. Okey. Kalau dalam matematik dia, matematik tambahan, kamu nampak ada perkataan seterusnya, itu maksudnya apa yang awak cari di bahagian A, B, bahagian sebelum ini digunakan untuk ini. Okey, boleh So, perkataan seterusnya bukan untuk menghiasi menghiaskan ayat ini. Dia ada fungsinya. Dia nak memberitahu kamu apa yang awak pakai sebelum ini akan digunakan untuk ini. Okey. So, apa yang kita ada sebelum ini, cikgu kena korek balik. Okey. So, apa yang kita ada sebelum ini, okey. Ialah bawah ini Tengok boleh ambil ke? Sekejap Cikgu boleh copy dah. Lebih pula. Okey. Satu ialah ini. Okey, cikgu bawa turun Okay. Satu ialah ini. Ini yang kita dapat tadi. Yang ini mewakili apa? Ini mewakili OR. Ini mewakili OR. Itu jawapan okey, ini jawapan B tadi jawapan B tadi Okey, jawapan B tadi Okey, satu lagi untuk jawapan A. Cikgu jalan lagi. Okey, ini dia. Cikgu copy kejap sebab ruangan tak cukup. Kalau di sekolah senang, whiteboard cukup besar. Okey, cikgu copy dulu. Cikgu copy dulu. Okey, cikgu letak atas lah. Okey, ini ialah apa Ini ialah OR juga. Okey, ini ialah OR. Jawapan 1A ini, jawapan A ini, kita tahu OR sama macam ini. Jawapan B, kita tahu OR sama dengan ini. Sekarang soalan kata, seterusnya cari nilai M dan N. Apa yang awak tahu tentang dua jawapan ini? Ashikin? Apa yang awak boleh kata tentang dua jawapan ini? Jawapan pertama ialah jawapan untuk OR. Jawapan kedua juga merupakan jawapan untuk OR. So, apa yang awak boleh kata tentang dua jawapan ini? Boleh? Shikin boleh? Ataupun siapa boleh? Dia sama. Dia yang sama. Sebab kedua-dua ini mewakili vektor. Maka kita akan tahu 6 tolak 6mx tambah 16my sepatutnya sama dengan 18nx tambah 12 tolak 12ny. Mereka adalah vektor sama. Bukan selari vektor sama. Sebab kedua-dua itu ialah OR. So, kalau dia ialah vektor yang sama, apa yang kerja kita nak buat seterusnya ialah kita banding. Okay? Kita bandingkan jawapan kita ikut vektor. Maksudnya, vektor S ini banding dengan vektor X ini. Dan kita dapat satu persamaan. Lepas itu, vektor Y punya, hati-hati dengan tanda dia. Dan vektor Y ini
kita samakan mereka. Okay? Itu maksudnya kita buat kerja bandingkan. Kita bukan selesaikan. Kalau kita selesaikan, di sini ada M, ada S, ada Y, ada N. 4 benda tak tahu. Macam mana nak selesaikan? So, kita tak mungkin boleh selesaikan. Kerja kita ialah kita bandingkan jawapan kita. So, ikut vektor S, apa yang kita boleh kata? Syikin sekarang boleh? 6 tolak 6M sama dengan 18M. Kalau warna kuning, 16M sama dengan 12 tolak 12M. okey. So, sekarang kita tengok bahagian hijau ini. Mungkin tak saya selesaikan untuk dapat nilai M dan N? Kalau setakat tengok warna hijau saja. Satu persamaan, ada 2 benda tak tahu. Boleh tak saya selesaikan? Syikin sambung, boleh? Kalau saya ada satu persamaan, ada 2 benda saya tak tahu, mungkin tak saya selesaikan dia. Maksudnya saya boleh pot-pot-pot, saya tahu M berapa. Mungkin tak? Tak. Tak. Okey. Bagaimana pula dengan sebelah kuning ini? Mungkin tak saya daripada kawasan kuning ini kita selesai, saya dapat MN. Boleh. Dengan kita pinjang ini kan. Okay? So kalau kita nak selesai secara perasingan tak boleh. Sebab dua-dua persamaan ini ada M dan N. Tapi kita boleh gabungkan. Gabungkan 2 persamaan ini dan kita selesaikan. So maksudnya kita kena buat apa? Syikin, kita kena buat apa? Persamaan serentak. Persamaan serentak. Bukan tiap-tiap kali kita akan buat persamaan serentak. Berkandung kepada apa yang kita tapak di sini. Kalau di sini kita memang tapak satu benda tak tahu saja, selesai sajalah, tak payah persamaan serentak. Okey? Kalau di sini saya ada 2 persamaan, kedua-dua persamaan ada M tak tahu, N tak tahu, maka saya akan buat persamaan serentak. Okey, Syikin cikgu ikut you. You nak buat macam mana persamaan serentak, cikgu ikut. Sebab kita ada kaedah hapus, kita ada kaedah ganti. So sesuka hati awak, cikgu ikut awak. Okey, nak buat apa? Awak cakap. Kaedah ganti. Okey, macam mana? Yang persamaan 2 tu 16 pindah. Okey, so M sama dengan? 12 tolak 12N per 16. Okey. So ni persamaan 3 kita. Lepas tu? Masuk ke persamaan 1. Okey, masuk ke dalam persamaan 1. Tatan dari 2 masuk mesti ke persamaan yang 1 lagi. So saya buat 6 tolak 6. 12 tolak 12M bagi 16 sama dengan 18M. Okey, sambung. Sambung. Tak erti lah. Kenapa tak ada suara dulu lah? Siapa? Syikin kan? Syikin. Okay, sambung. Mana Syikin pergi? Okay, Farisa sambung. 6 tu pindah sebelah. 6 itu, 6 yang mana? 6 pertama ke 6 yang kedua? 6 pertama. Okey, 6 yang pertama. So, ya sini tinggal negatif 6. Negatif 6 kurungan 12 tolak 12N bagi 16. Okey, pindah sana jadi? Tolak. Tolak. So, 18N tolak 6. Okey, lepas tu? 16 tu pindah sebelah. 16 itu pindah. So, sebelah kiri tinggal apa? Kurungan 18N tolak 6. 18. Jap. Mana pergi? Negatif 6 kurungan 12 tolak 12N. Okay, so situ kita darab 16 lah. So 16 kali 18 berapa? 16 kali 18 288 288N tolak, salah kira cakap dengan saya 96. Okay, lepas tu? Yang selesaikan bahagian negatif 6 tu. Okay, macam mana nak selesaikan bahagian tu? Negatif 6 darab 12 dapat negatif 72.
Okey, kembangkan. Okey, negatif 72. Kemudian ini, Tambah 72N. okey, sama dengan 288M tolak 96. Okey, sambung. 72 tu pindah sebelah. 96 pindah. Sekejap. Siapa pindah siapa? 72 pindah ke kiri. Negatif 72. Tak. Positif 72. 72 sahaja. N tak pindah. N pindah. Oh, M pindah. You suka cakap benda separuh itu yang maka kepala saya pun separuh. Negatif 20 N. Okey. So, negatif 96 kalau pindah. Tambah 90N. Okey. 24. 24. Sebelah sana? 216. 216. Okey, lepas tu Dapat 9. macam mana buat? Okey. Okey. Untuk siapa tadi tercakap 9 tu, itu orang dia. So, lain kali tulis terbalik dulu. Awak tak biasa pindah kiri sebenarnya. Okey? Okey. Siapa dia? 9. Okey. So tadi kalau siapa tercakap 9 tu, okey, Felisa lain kali pindah dulu baru cakap. Sebab ini kalau cikgu awak tahu something wrong kan. Kalau exam mana tahu tak ada orang di tepi awak kan. So nanti silap. Rugi betul jawapan ini Sebenarnya untuk soalan ini kalau kamu tengok dia tidak melibatkan kuadratif. So kalau awak sampai sini, awak nak terus tekan ke dalam calculator, shift calculate dan terus bagi saya jawapan sebenarnya dibenarkan. Sudah siap jawab soalan ke? Soalan tanya apa saya pun sudah lupa. Sorry, kecil betul. Mana dia? Soalan tanya seterusnya cari nilai M dan N. Sudah siap ke? Belum. Belum. Jangan lupa itu satu lagi kesalahan yang kita selalu lakukan. Tapak satu yang panjang-panjang itu lega. Lepas lupa. Soalan nak 2. So kalau saya nak tahu nilai M, Gantikan masuk. masuk 1/9. masuk ke dalam persamaan yang mana satu? 1, 2, 3. 3. Okey, paling senang ialah masuk ke dalam persamaan yang ketiga. Okey, muak ke? Okey, sebab itu tidak melibatkan algebra lah, kita kandi aja. So M sama dengan 12 tolak 12 1/9/16. Hanya tekan kalkulator, berhati-hati sikit. Siapa yang kalkulator warna hitam tu tolong tekan sebab cikgu risau siapa di atas siapa di bawah itu betul ke tak betul. Okey, semua orang tekan. Okey, kalkulator putih okey sikit sebab dia boleh nampak dengan jelas. Kalau tak boleh sekali tekan, awak boleh kerak-kerak tekanlah. Okey. So jawapannya sepatutnya 2/3. Tak dapat 2/3 nanti awak tanya saya. Okey. So cikgu sempat bagi satu contoh aja. Satu contoh 1 jam. Okey, sebenarnya pattern ada banyak lagi. Okey. Cikgu sempat